Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM menafikan dua maklumat palsu yang tular mengenai COVID-19. Melalui kenyataan Seterusnya, polis membuka 5 kertas siasatan berhubung penyebaran khabar angin serta berita tidak. PDRM dan SKMM mengambil serius perbuatan itu dan tidak akan bertoleransi terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan berita palsu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Radin Mas Emilia binti Radin Jaya Kasuma. Jadi pada hari ini kami ingin mengupas isu berkenaan penyebaran berita palsu ataupun maklumat yang tidak sahih. Kebiasaannya, jika berita palsu disebarkan dalam media sosial ataupun internet, suspek akan dituduh mengikut Seksyen 233 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana mereka telah menyalahgunakan media sosial ataupun internet dan boleh membawa bahaya kepada keselamatan dan keamanan negara. Bahkan di Malaysia, isu penyebaran berita palsu tidak asing lagi. Kita boleh lihat di media sosial terlalu banyak berita-berita palsu disebarkan di mana perkara ini dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, berita palsu merupakan sejenis kewartawanan kuning ataupun propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah ataupun olok-olok secara sengaja melalui media. Seterusnya, berita palsu disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata orang ramai. Untuk mengaitkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan ataupun politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Ainur Nabila binti Nur Hisam. Hari ini saya akan menerangkan mengenai Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 merupakan suatu akta untuk mengadakan peruntukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang mempunyai kuasa untuk mengawasi dan mengawal selia aktiviti komunikasi dan multimedia di Malaysia. Dan ia juga menguatkuasakan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia di Malaysia bagi perkara yang berkaitan dengannya. Maka undang-undang ini dibuat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat di dalam Parlimen. Akta ini mula dikuatkuasakan pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan di dalam warta. Mudah kata, Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia ini merupakan satu undang-undang cyber yang mana ia memantau aktiviti, kegiatan di dalam dunia maya. Apabila sesebuah penulisan tersebut telah menyalahi undang-undang, maka ia akan diambil tindakan dengan mengarahkan ISP. ISP maksudnya Internet Service Provider dengan menyekat laman-laman media yang telah menyalahi undang-undang tersebut. Di bawah peruntukan pencegahan yang dibenarkan oleh Seksyen 263 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia, tindakan tersebut bukan menahfiz tetapi ia menegakkan dan menguatkuasakan undang-undang negara. Seterusnya adalah matlamat Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Yang pertama adalah menggalakkan dasar kebangsaan bagi industri komunikasi dan multimedia. Dan selain itu, mewujudkan kuasa dan fungsi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kerana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ini sangat penting kepada sesebuah negara. Ia dapat membendung daripada penyebaran berita palsu dan maklumat yang tidak sahih. Kerana apabila penyebaran itu berlaku, maka rakyat akan percaya tanpa orang kata menyemak perkara yang betul. Maka dengan wujudnya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ini, mereka dapat membendung daripada penyebaran berita palsu dan maklumat palsu. Kerana apabila maklumat palsu tersebut tersebar di sesebuah negara, maka rakyat akan mempercayainya dan penyebaran itu berluasa sehingga tidak tahu kesahihannya.
Maka dengan wujudnya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, mereka dapat membendung semua media-media yang orang kata tidak ada lesen, yang secara haram buatnya. Akhir sekali, matlamat Rasa Kebangsaan adalah menjadikan Malaysia ni pusat tumpuan perkhidmatan komunikasi dan perkhidmatan maklumat dan kandungan multimedia, kerana Malaysia ni adalah merupakan sebuah negara yang memberikan maklumat yang sahih. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amira Syakira binti Abdul Rahman. Okey, seperti yang kita lihat sekarang, media sosial ni merupakan satu platform yang sering dan juga popular, yang sering digunakan oleh masyarakat pada masa kini untuk menyebar dan juga berkongsi maklumat, terutamanya mengenai isu semasa. Namun terdapat beberapa individu yang tidak bertanggungjawab berkongsi berita palsu dan juga fitnah melalui platform ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (NCMC) dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia (PDRM) akan menahan suspek yang disyaki menyebarkan berita palsu di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 dengan denda maksimum RM50,000 ataupun penjara dalam tempoh kurang dari setahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Dan suspek juga akan dikenakan denda RM1,000 jika kesalahan diteruskan selepas pensabitan. Penyebar berita palsu dengan tujuan untuk menakut-nakutkan orang awam akan didenda di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dengan hukuman 2 tahun penjara, denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati binti Ismail. Penyebaran berita palsu atau berita yang tidak tepat bukan sahaja dikongsi oleh pengguna biasa yang tidak celik dalam memproses maklumat, namun ianya turut dilakukan oleh segelintir individu yang tidak bertanggungjawab, di mana ianya bertujuan sebagai satu langkah komunikasi strategi. Okey, antara contoh penyebaran berita palsu yang dapat kita lihat pada hari ini adalah mengenai isu COVID-19. Di mana terlalu banyak penyebaran berita palsu yang dikeluarkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab tentang COVID-19, sehingga kan ianya dapat mendatangkan kesan yang negatif kepada masyarakat. Antara berita palsu yang tular di laman sosial pada hari ini adalah mengenai tawaran data internet sebanyak 100 GB secara percuma selama 30 hingga 60 hari sepanjang perintah kawalan pergerakan ini berlangsung. Okey, bukan setakat itu sahaja, terdapat juga individu yang menyebarkan berita palsu dengan menggunakan nama kerajaan Malaysia dengan meminta orang awam untuk memuat turun satu aplikasi yang menggunakan nama Perdana Menteri kita, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, untuk mendapatkan bantuan COVID-19. Oleh itu, hasil daripada semakan dan penelitian yang dilaksanakan oleh SKMM mendapati penyebaran berita palsu yang menggunakan nama Perdana Menteri kita, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, adalah mempunyai perisian hasad yang seterusnya membolehkan pelakunya mendapatkan data peribadi pengguna yang memuat turun aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila binti Syekh Ismail. Hari ini saya akan menghuraikan cara mengatasi ataupun cara membendung masalah berita palsu ataupun maklumat palsu yang menular di media sosial sekarang. Okey, hari ini banyak diperkatakan tentang virus COVID-19, PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, dan sekarang ni hampir tiba ialah bulan Ramadan yang selalu menular di media sosial. Tak kisahlah Instagram ke Facebook ke, banyak maklumat itu dekat media sosial. Tetapi setengah pihak dia tidak bertanggungjawab dengan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan mereka dan juga menyebarkan fitnah ataupun
benda-benda berita palsu di media sosial. Usaha menangani berita palsu tidak boleh hanya datang dari pihak berkuasa sahaja seperti mengenakan denda kepada pesalah. Menurut NCMC, di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yakni AKM 1998 yang peruntukan hukuman kepada pesalah iaitu RM50,000 dan juga penjara selama 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali, dan denda tersebut boleh dilanjutkan. Kita sebagai pengguna sendiri wajar memainkan peranan penting dalam hal ini. Langkah terbaik yang boleh diambil adalah kita perlu meningkatkan kesedaran diri untuk mengelakkan daripada benda-benda palsu yang menular sekarang. Jika maklumat ataupun SMS meragukan, maka simak terlebih dahulu dan dengan sumber-sumber yang rasmi, yang sah bagi mendapatkan kesahihan. Selepas mendapat pengesahan, barulah kita membuat keputusan sama ada untuk menyebarkan ataupun sebaliknya lah perkongsian itu. Sebagai pengguna media, kita harus lebih bertanggungjawab mengendalikan maklumat yang diterima. Ambil inisiatif mengesahkan maklumat dibaca dengan melakukan carian mudah di Google ataupun boleh disemak di laman web sebenarnya.my yang dibangunkan oleh SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, untuk mendapatkan kesahihan. Menurut kajian Universiti Ujo, dengan hanya melakukan carian mudah di internet untuk mengesahkan maklumat dibaca, terbukti manfaat membantu memberhentikan penyebaran maklumat yang salah. Melalui langkah ini, secara tidak langsung dapat mempertekadkan literasi media dalam kalangan rakyat sekaligus memastikan keselamatan negara. Sekian, terima kasih.